Suami balik lambat, keluar perkataan kita nak sebut pun. Lepas tu saya tanya dia, Tuan macam mana? Kahwin berapa lama? 15 tahun, ada anak 4 orang. Macam mana tuan boleh tahan dengan isteri macam ni? Sabar je lah Ustazah. No agama, sabar je lah, kita orang beriman kan? Tuan semayang tak? Kadang-kadang. Sungguh, cakap kadang memang sedap. Tapi tanya bab semayang, 98% pengalaman saya menguruskan masalah rumah tangga yang kritikal lah, yang sampai pikat bercerai, yang sampai tak nampak jalan, 98% sama ada suami atau isteri atau keduanya semayang tak sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita hari ni apa ya? Kita habis dalam pukul 12 boleh ke? Tak kena marah untuk lelaki balik lambat. Siap dah masak? Jawab cepat jawab. Padahal dah masak. Padahal aku pandai. Maksudnya kedai makan siap masak untuk kita. Faham. Organ memang bijak. Masya Allah, tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sekarang berada di masjid. Mungkin ada yang lupa. Cik Su kita yang hebat, dia cakap tenang je, tapi pandai selit kelakor-kelakor kan. Kita pun senang tenang. Beliau juga adalah seorang pemimpin di kalangan muslimat Malaysia dan juga khusus di negeri Terengganu. Kenalilah tokoh-tokoh yang soleh-solehah ini. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya amal solehmu tidak akan menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga begitu? Lalu Nabi menjawab, benar. Begitu juga dengan aku. Namun dengan rahmat Allah, maka Allah selamatkan kita semua daripada api neraka. Sebab itu bila kita masuk masjid, kita baca doa, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku. Abwab bukan babun. Babun satu pintu. Bila sebut abwab, pintu-pintu ataupun semua pintu rahmatmu. Dan rahmat Allah ini luas. Bagi orang yang sakit, rahmat Allah datang dalam bentuk sehat. Bila sempit, rahmat Allah datang dalam bentuk lapang. Bila miskin dan susah, rahmat Allah datang dalam bentuk rezeki yang barakah melimpah ruah. Bila terhina, rahmat Allah datang dalam bentuk kita dimuliakan semula. Bila kita sedih, rahmat Allah datang dalam bentuk berita-berita gembira dalam hidup kita. Jadi rahmat Allah itu umum. Sebab itulah pengalaman saya handle masalah rumah tangga dulu. Bila ada seorang suami terutamanya mengadu masalah rumah tangga, masalah dengan isteri ataupun anak-anak, cadangan utama dan pertama saya adalah minta suami tu pergi masjid. Dan banyak kes-kes klien, bila pergi masjid, walaupun asalnya yang lelaki ni, suami ni tak boleh terima cadangan saya. Dia kata, apa kaitan dengan masjid ni Ustazah? Saya ngadu masalah akhlak buruk isteri saya yang suka maki hamung ni. Saya kata, isteri cik maki macam mana? Ustazah tengoklah mesej ni. Suka kok kita nak tengok mesej orang ha? Kita pun tengoklah, buat-buat terpaksa. Tapi nak faham kes sebenarnya, bila saya baca, memang dahsyat sungguh. Semua benda dia panggil suami dia. Semua jadi binatang lah. Bukan kucing, bukan lalat, bukan nyamuk. Faham kan binatang dia sebut ketuk lelaki ya? Walaupun panggil dengan manja, dia tak jadi manja. Babi, dia tak jadi manja. Dosa sebut babi dalam masjid. Babi tu kan nama binatang. Semua benda. Suami balik lambat, keluar perkataan kita nak sebut pun. Lepas tu saya tanya dia, Tuan macam mana? Kahwin berapa lama? 15 tahun, ada anak 4 orang. Macam mana tuan boleh tahan dengan isteri macam ni? Sabar je lah Ustazah. No agama, sabar je lah, kita orang beriman kan? Tuan semayang tak? Kadang-kadang. Sungguh, cakap kadang memang sedap. Tapi tanya bab semayang, 98% pengalaman saya menguruskan masalah rumah tangga yang kritikal lah, yang sampai pikat bercerai, yang sampai tak nampak jalan, 98% sama ada suami atau isteri atau keduanya semayang tak sempurna. Masa tak sempurna sama ada semayang tak penuh ataupun semayang asal semayang. Tak belajar untuk meningkatkan kualiti solat. Allahu Akbar. Lepas saya sebut, tuan pergilah semayang, pergi masjid.
Oh malu saya Ustazah, saya tak pernah pergi masjid kat kampung saya. Kalau malu kampung sendiri, pergi kampung orang lain. Nanti orang ingat pelik, orang ingat saya nak mati dah kot. Macam buat tabiat, tak pernah sampai masjid ni, surau ni. Tuan-puan sekalian, pendek cerita. Ada banyak pengalaman daripada klien. Itu pengalaman saya dan saya jadikan ia adalah satu bukti yang nyata Allah tunjuk. Datang apa jua masalah. Masalah rezeki, masalah suami, masalah anak, masalah isteri, gini-gini. Saya cadang kata pergi masjid. Solat berjemaah. Ada majlis ilmu duduk, hadir. 2 minggu lagi saya akan panggil encik. InsyaAllah saya panggil sekali dengan isteri untuk kita sama-sama bincang. Tapi encik kena ingat, yang ubah isteri bukan encik, bukan saya. Tidak ada makhluk yang boleh ubah manusia lain. Walaupun berkumpullah 10 orang ulama', 100 orang ulama' untuk ubah seorang manusia, tak boleh. Kerana Allah dah berfirman di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh mengubah atau beri petunjuk atau beri hidayah kepada orang yang kamu cinta. Ini adalah teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad sangat sedih dan kecewa bila bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah ingatkan Nabi, wahai Muhammad, kamu tidak boleh beri hidayah, beri kesedaran kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Allah lah yang beri hidayah dan petunjuk kepada orang yang Allah mahu. Subhanallah, pendeknya, bukan satu cerita, banyak cerita. Suami-suami bila dah diterangkan begini, dia kata insyaAllah lah Ustazah, sementara tunggu 2 minggu lagi temu janji, saya akan pergilah, usahalah pergi masjid. Tengoklah, insyaAllah saya cuba. Dan Alhamdulillah, banyak kes tak perlu pertemuan pun. Dia telefon lepas 2 minggu ke, lepas seminggu ke. Ustazah Asma ke? Ya. Kes close. Tutup kes. Ustazah tak payah dah nak panggil isteri saya. Alhamdulillah lah, banyaklah benda settle. Apa yang selesai tuan? Dia pun cerita gini-gini. Dia kata Alhamdulillah isteri saya nampak berubah lah. Lain lah, pelik sungguh berubah. Saya tanya balik, yang berubah siapa encik? Isteri ke encik? Dia kata betul lah, saya yang berubah. Saya yang berubah dulu. Macam mana? Saya tak nak fikirlah Ustazah. Saya cari air tawar dekat isteri saya macam-macam ustaz supaya mulut dia tu boleh berhenti maki hama. Dia tetap sayang isteri dia walaupun maki hama. Sebab apa? Dia tahu isteri dia ni dibesarkan dengan maki hama. Mak mertua, bapak mertua dua-dua mulut suka maki, dia membesar dengan mental torture. Jadi sebab tu dia boleh terima isteri dia. Dan isteri dia baik, rajin masak, tak suka kita. Kita lagi rajin. Maksudnya yang lain isteri tak ada masalah. Sebab tu dia boleh terima dan dia boleh sabar. Allahu Akbar. Dia kata, ya Allah, rupanya Ustazah, penyelesaian tu ada depan mata saya je. Saya cari jauh-jauh penyelesaian. Macam-macam saya usaha. Rupanya masjid depan rumah itulah penyelesaian dan jawapan. Sebab apa? Bila datang je ke masjid, apa hadis Nabi? Barang siapa yang melangkah menuju ke rumah Allah, akan digugurkan dosa-dosa, akan dinaikkan darjat, dan akan diberikan pahala sedekah untuk setiap langkah. Sebab itu syukur hari ini, sebab majlis ilmu ini, mungkin ada muslimat ni dah lama tak pergi masjid. Yang terakhir bulan Ramadan sembahyang tarawih, tu dah ngelah. Lepas pada tu tak ada lagi dah masjid. Dan syukur ada muslimat yang istiqamah datang masjid. Kalau tak ada fitnah, mari pula dengan suami, semua selamat. Afdal seorang wanita itu untuk solat di rumah Allah dalam keadaan boleh membantu dia lebih khusyuk berbanding di rumah. Ada pula majlis ilmu boleh menambah ilmu. Ada pula circle yang baik yang boleh bentuk akhlak dia jadi baik. Biasanya orang yang istiqamah datang ke rumah Allah ni, pada zaman Rasulullah sendiri, ada wanita-wanita yang istiqamah dengan masjid. Dan Nabi juga berpesan jangan menghalang wanita kamu ke rumah Allah. Cuma ada halangan-halangan tu yang jadi tak afdal tu, jadi tak dituntut dan jadi fitnah itu, wanita yang tidak boleh menjaga akhlak dirinya. Bila pergi masjid, bawa balik cerita. Suami pening. Awak ni kan, balik je, ada cerita pasal imam lah, cerita pasal baik Bilal lah, cerita pasal orang tu lah, orang ni lah. Tak pergi masjid lah. Betul, lebih baik dia tak pergi masjid. Jadi, menghimpun ghibah, ngumpat-ngumpat pula. Ada wanita pergi masjid, tak boleh jaga aurat. Maka lebih baik dia solat di rumah. Dengan dia nak pergi masjid, sunat muakkad yang dituntut, jadi dosa pula bila tak boleh nak jaga aurat betul-betul.
Tapi bagi kita yang boleh jaga semua itu, besar sangat ganjaran dan pahala kelebihannya berada di rumah Allah. Betul tak? Kita lebih dekat dengan khusyuk bila solat di masjid berbanding di rumah. Rumah banyak cabaran. Angkat takbir je, teringat ikan, apalah ada rendang awal-awal. Kalau belum mayang rendang air, sedang molek lepas mayang boleh masuk lalu. Bila angkat takbir, nampak ada benda. Ada rambut gulung. Tadi rasanya dah rambut siapa? Lepas tu duduk tenung lah juga. Rasa bukan rambut kita putih lah ke dah? Hitam ni pelik. Ketuk laki walik tapi nampak panjang. Oh, dia jadi habis. Benda tak nampak jadi nampak masa mayang. Masa tengok drama 1 jam, rumah sepoh tak ada hal. Bila mayang 5 minit, rumah sepoh boleh jadi gangguan besar. Masa tengah syok, tengok telefon, dak rasa gatal. Masa mayang mula rasa gatal belah belakang. Bak gatalnya. Kena beli dekat, kena pergi Watson ni, beli yang garu-garu belakang. Oh, panjang pula cerita tu dalam fikiran tu. Macam-macam. Tapi bila datang rumah Allah, tengah jalan tu Allah dah ampunkan dosa, Allah dah buat persiapan mental dan seluruh tubuh badan kita untuk bertemu dengan Allah di rumah Allah. Automatik sebenarnya daripada zahir dan batin kita sedang menyiapkan diri untuk solat. Berbanding di rumah dan kadang tak bersiap, tiba-tiba angkat takbir, kelang kabut. Bagi salam, kita nampak banyak kerja nak buat. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebenarnya nak cerita pasal doa tadi tu kan, tapi boleh ilmu juga walaupun mukadimah. Lepas tu nak ajak niat i'tikaf. Sebab kita ni jarang-jarang orang puang ni boleh mayang masjid ni. Kalau ada anak kecil tak apa, mayang kat rumah lebih afdal. Sebab anak kecil tu sendiri boleh buat kita jadi tak khusyuk. Saya pun kalau bawa anak saya, tak boleh saya. Saya berapa kali dah saya tengah bawa. Lepas tu anak saya buat kecil, 2 orang walaupun puang, 5 tahun dengan 3 tahun, kalau bergabung dia dah jadi anak puang. Bila mayang, dia boleh lalu je depan mocik-mocik ni. Kalaulah mocik tu tahu tu anak siapa kan, malu saya kan. Sebenarnya bukan benda tu paling besar. Saya tak mahu anak saya mengganggu khusyuk mocik-mocik. Ada mocik tu sakit jantung. Kalau tengok anak saya buka beg duit dia, habislah. Dia fikir bukan-bukan. Ini ejen ACSI mana ni kan? Budak-budak kecil ni. Sebab anak saya buat kerja tu. Dia nampak beg duit, mocik-mocik comel, dia pergi buka. Allah saya kan. Sudahlah. Siang mocik tu mesti susah hati kan. Dah lah bawa emas kilo kan. Kalau pakai spek mata letak depan lagi saya debah. Anak saya lalu-lalu. Sudahlah, janganlah pijak. Duduk tu je. Jangan pijak spek mocik tu, jangan pijak. Lepas tu saya kata kat suami, tak payahlah bang, saya main rumah je lah. Kalau ada orang boleh jaga anak, saya ikut awak. Surau ataupun masjid. Tempat yang paling besar fitnah bukan rumah Allah. Shopping kompleks tu. Pasar-pasar tu. Tempat-tempat hiburan tu. Tapi bila anak nak mari ke masjid, kita berat ke fitnah. Takut ada fitnah afdal sekian-sekian. Fitnah yang lebih besar ada di tempat selain daripada rumah Allah. Tempat paling selamat daripada fitnah adalah di rumah Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimat sekalian, tak payah susah lagu tu pun tak apa. Tak payah bahasa Arab. Niat i'tikaf jadi. Hati tu terlintas niat i'tikaf kerana Allah dah. Duduk daripada awal sampai akhir, walaupun ada waktu tidur pun pahala mengalir. Tapi bukanlah senang saya cakap gitu, baca doa tidur Pesan kau orang sebelah, sudah lagi gerak dah. Hamba mari nak ambil gambar je ni. Dalam gambarnya kalau tertidur pun, kalau tidur dah penat sangat kan. Mungkin malam tadi dah cukup tidur ke macam mana ke. Tetap dapat pahala. Besarnya pahala i'tikaf Allah nak bagi. Mudah-mudah gitu je. Yang membezakan niat tak niat. Bahkan niat i'tikaf ni boleh diniatkan ketika semayang. Contoh kan, kita sapa-sapa tu iman dah start dah Al-Fatihah. Jadi kita kelang kabut, betul tak? Masuk-masuk terus mayang, ya Allah aku dah i'tikaf lagi. Masa tu terus lintaskan hati yang i'tikaf. Itu mazhab Syafi'i kita tu. Tak ada masalah. Bukannya tangguhlah nanti lepas beri salam lah i'tikaf. Dah, lintaskan terus hati tu i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf terus. Pahala solat dapat, pahala jemaah dapat, pahala i'tikaf pun dapat. Muslimin muslimat yang dihormati, tajuk kita hari ni ialah didik anak cara Rasulullah. Tapi ramai moci-moci anak-anak dah besar ni, tak ada didik anak dah ni. Saya nak sentuh tentang satu bab yang kadang kita terlepas pandang.
Pasal cara didik begitu, akidah, ibadah, syariat, tasawuf, akhlak. Ya, itu banyak ceramah, banyak ustaz, banyak ustazah cerita. Anak sebagai anugerah dan amanah. Okey, 105 topik yang pertama, anak sebagai anugerah dan amanah. Ini adalah buku terbaru hamba. Kalau tengok muka surat depan, Ustazah Asma Harun. Tajuknya adalah Ada Syurga di Rumahmu. Buku ini adalah buku praktikal, bukan teori. 70% praktikal. Sebab itu kita akan tengok tajuk depan. Dia akan tulis, ada syurga pada anakmu, ada syurga pada pasanganmu, ada syurga pada dapurmu, ada syurga pada bilik tidurmu, ada syurga di ruang ibadah, di ruang tamu. Sebab buku ini disusun untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Dekat bilik tidur, apa sunnah Nabi? Dekat ruang tamu, apa yang kita kena buat ruang tamu kita? Biar jadi ibadah. Bagaimana nak dapat pahala daripada anak? Nak dapat pahala daripada pasangan? Sebab itu, ramai orang cari syurga jauh-jauh luar rumah. Sedangkan syurga itu boleh dicari daripada dalam rumah kita sendiri. Sebab itu buku ini dia beri nama Ada Syurga di Rumahmu. Malam tadi, on the way nak mari sini, daripada Seremban nak mari Terengganu, Tok Guru kami Syekh Hafiz minta singgah di pondok. Kami berdua suami isteri mewajibkan diri untuk hadir berguru dan belajar kitab di satu pondok Madrasah Anjendrami, Ma'had Anjendrami, dekat area Selangor, area KL tu. Kami lalu, dia kata ada seorang syekh, seorang habib nak jumpa ustazah. Nak jumpa ustazah dengan suami. Saya masa tu berbelah bagi, dalam keadaan dah lambat. Lepas tu Tok Guru suruh singgah, kami singgah. Walaupun dalam kepala, kalau boleh nak cepat sampai Terengganu, tak apa sampai lambat. Sebab jam, jalan jam petang kalau hujung minggu. Tapi sebab Tok Guru pesan singgah dulu sebelum balik Terengganu, kami akur. Bila sampai sana, ada kaitan ni dengan apa yang saya nak sebut ni. Lepas tu, jumpalah habib ni, seorang habib syekh ni daripada Indonesia. Dia tidaklah dikenali, tak masyhur sangat macam syekh-syekh lain, habib-habib lain. Tetapi subhanallah, seorang yang wara', alim, siqah, faqih. Lepas dikenalkan oleh Tuan Guru Syekh Hafiz sendiri, siapakah beliau. Lepas tu beliau minta saya dengan suami berdua saja. Yang lain semua kena keluar. Berdebokaklah hamba. Mendalah habib ni, bedalah Tok Guru ni nak cakap benda. Lepas tu dia kata, ustazah, saya tak kenal ustazah, orang Indonesia, tetapi saya mula mengenali ustazah sejak saya berada di Malaysia ni. Berapa lama ni? Sekian. Ada beberapa nasihat yang saya ingin beritahu kepada ustazah. Allahu Akbar. Bila ada orang soleh, orang alim yang nak beri kita nasihat, dia campur dua perasaan. Debar, malu, takut, ada perasaan ego, ada perasaan, tetapi sebenarnya lebih kepada perasaan syukur. Sebab ada orang yang baik, yang panggil kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan dia semua orang keluar, tinggal saya dengan suami saja. Dan dalam tempoh lebih kurang 45 minit, banyak nasihat dia bagi. Satu demi satu, teguran, nasihat, semangat, kekuatan, dorongan. Apa yang jangan dibuat, apa yang perlu terus dibuat, sekian-sekian. Allahu Akbar. Kemudian dia tutup dengan doa sampai saya menangis teresak-esak, doa yang khusus. Tapi yang saya nak kongsi ialah, berulang kali dia ingatkan saya, ustazah perempuan, dua perkara yang paling utama. Cakap Indonesia ya. Dua perkara yang paling utama dalam hidup ustazah selepas Allah dan Rasulullah. Pertama, suamimu. Ustazah pergi keluar dakwah, pergi keluar menyampaikan agama Allah. Kalau suami tidak redha, tidak ada sedikit pun bahagian untuk ustazah. Yang kedua, ibumu ustazah. Ibumu. Saya bila sebut pasal ibu, nangis terus. Jaga ibumu ustazah. Doa ibu itu berkat. Doa ibu itu penuh dengan rahmat. Ibumu ustazah orang yang sabar, dia kata.
Ibu ustazah ini saya dapat rasakan orang yang wanita yang sangat sabar. Sabar dalam banyak ujian hidup. Saya bila fikir-fikir, kita dengan ibu kita, memang umur sudah tentu kita tak boleh lawan dari sudut kuantiti dan kualiti ibadah. Dari sudut jumlah ujian sudah tentu ibu kita lebih banyak ujian berbanding kita. Walaupun kita rasa ujian kita berat, boleh jadi ujian ibu kita jauh lebih berat. Dia kata barakah doa ibu, ustazah masih tetap dipelihara oleh Allah walaupun hidup hari ini penuh dengan fitnah. Dan banyak pihak mahu menjatuhkan ustazah. Banyak pihak mencari-cari salah ustazah. Banyak pihak ingin menghentikan dan mahu ustazah berhenti melakukan dakwah. Tapi barakah redha ibu dan redha suami, maka redha Allah bersama dengan ustazah. Dan peringatan itu dia pesan pada saya, ustazah ceramah besok sampaikan kepada wanita-wanita yang hadir dalam majlis ilmu. Ingat, dua perkara yang utama bagi wanita, yang ada suami adalah suami, yang ada ibu-ibu. Yang suami tidak ada bercerai hidup ataupun mati, maka kembali kepada ibu ayah. Ibu ayah pun dah mati juga, masih tetap boleh berbakti melalui doa, melalui amal soleh, melalui infak, melalui sedekah dan sebagainya. Tidak ada alasan. Mak saya pernah cakap macam ni lepas arwah saya meninggal. Antara kekuatan mak saya, dia boleh positif, boleh tenang, boleh kuat, boleh cepat pulih selepas arwah ayah pergi. Sedangkan mak dengan ayah ni macam berlangkas, rapat. Memang jarang mereka ni kalau keluar mesti berdua. Lepas mak pencet lagi rapat. Kami saksikan rapatnya ibu dan ayah hubungan. Tapi mak cepat pulih daripada kehilangan arwah ayah. Mak sebut macam ni. Mak kata, alhamdulillah, mak lebih banyak, mak rasa mak lebih banyak berbakti pada ayah lepas ayah meninggal berbanding masa ayah hidup. Lepas tu saya kata, apa maksud mak? Maksudnya mak, masa hidup kan kita capur-capur perasaan Asma. Gerang ada, kalau tak dihargai kan rasa lepah hati. Tapi lepas ayah tak ada, bila mak baca Quran, mak niat untuk ayah. Bila sedekah, niat untuk ayah. Bila bayar zakat, mak fikir takut zakat ada ayah tak habis, mak lebihkan. Apa-apa sedekah, wakaf buat untuk ayah. Dan sekarang mak tak ada perasaan apa-apa, tak puas hati ayah tak hargai ke, ayah tak puji ke, gerang ke ayah apa-apa ke, tak ada. Soalannya berbakti setelah ayah pergi itu lebih dekat dengan ikhlas, lebih suci, lebih bersih. Dan itulah kekuatan mak. Mak tentu kekuatan mak. Sebab sebenarnya mak, walaupun ayah dah tak ada, mak boleh berhenti berbakti pada ayah. Jadi kefahaman sebegitu sebenarnya perlu ada dalam diri kita. Ibu ayah kita yang dah meninggal dunia, kita tak pernah putus pahala untuk kita berbakti. Tak pernah Allah putuskan peluang untuk kita berbakti. Kepada wanita yang diuji dengan suami yang tak baik, suami tak beriman, suami tak semayang, suami tak bertanggungjawab, yang masih bertahan sampai hari ini, sampai saat ini. Sebab boleh jadi bila kita sebut macam tu tadi, ada orang dalam hati dia, ustazah untunglah ada ibu ayah yang baik, ustazah untunglah ada suami yang baik, mak ustazah untunglah sebab mak ayah ustazah baik. Tapi ada di antara kita ni sedang meratapi nasib, ketentuan dan qada Allah, dapat pasangan yang sangat menyedihkan, sangat mengecewakan. Tetapi ingatlah, tetap suami, ibu ayah, walaupun mungkin ibu ayah tu masa besarkan kita dalam keadaan yang menyedihkan, dengan marah, dengan pukul, sampai kita dalam fikiran, dalam ingatan, mak ayah ni bukan mak ayah yang baik. Orang lain bila sebut mak ayah nangis sebab rindu kat mak ayah, sebab sayang. Tapi ada orang menangis sebab perihnya mengenangkan kenangan dibesarkan oleh ibu ayah yang tidak baik. Jadi kita tetap sebut benda yang sama, baik ataupun tidak, soleh ataupun tidak, mereka adalah ladang pahala yang terbesar bagi kita. Bagi yang dapat baik, maka pahala syukur dan balaslah dengan kebaikan. Bagi yang dapat sebaliknya, ibu ayah ataupun suami yang kurang baik, isteri yang kurang baik,
maka pahala yang lebih besar daripada syukur iaitu pahala sabar. Pahala sabar. 20 tahun nikah, 20 tahun sabar. Ada orang dia dapat anak semua juru belaka. 5 orang 10 orang semua juru. Jadi ibu bapa ini diuji Allah dengan syukur kepada Allah. Ada orang anak dia semua jadi belaka. Seorang je tak jadi, wak nombor 5. Bila cerita pasal anak pertama hamba gini, anak kedua gini, anak ketiga, anak keempat, anak keenam. Dia litah anak kelima duk sebut. Sebab pasal orang tu dengar, anak kelima, dah payah sebut anak kelima tu. Kalau ingat buat sedih je. Jadi doktor kok, doktor cocok sendiri. Isap dadah. Faham tak? Cocok di sini, isap dadah. Tak payah faham. Buat malu. Saya pun kata, saya pernah berhadapan dengan ibu macam ni. Saya kata, Makcik, bapa Makcik, dia tetap anak Makcik kan? Dia tetap perlukan doa Makcik. Allah tetap akan tanya Makcik di akhirat kelak terhadap anak nombor 5. Allah tak akan skip. Dan boleh jadi Makcik jadi mulia sebab anak nombor 5. Buat apa pula? Buat malu. Anak orang lain buat berjaya, ada doktor, ada engineer semua tu. Waktulah yang buat sejuk hati. Saya kata, Makcik, anak nombor 5 tu yang banyak menyebabkan Makcik nangis kan? Ya. Waktu juga yang banyak buat Makcik doa kan? Ya. Waktu yang menyebabkan Makcik kadang-kadang rasa malu orang kan? Ya. Semua perkara keadaan begitu adalah molek dan sempurna bagi kita manusia biasa. Sebab kalau semua molek belaka, kita jadi sombong dengan Allah. Kita jadi duk bangga tak bertempat. Bila orang tanya macam mana rahsia? Saya nombor 1, nombor 2. Saya belaka. Tapi bila ada seorang buat jadi duk comel, menyebabkan kita rasa sedar kita sebenarnya tak mampu, melainkan Allah saja yang buat anak kita jadi comel molek perangai. Dan sebab anak seorang itulah Makcik mungkin diangkat menjadi as-sabirin, orang yang sabar. Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Boleh jadi Makcik akan dipanggil masuk ke dalam syurga sebab anak yang kelima ni, bukan anak yang lain. Boleh jadi Makcik. Sebab warning lah yang banyak menyebabkan Makcik hitung-hitung, kumpul-kumpul pahala sabar. Dan Allah berfirman lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Makcik hafal. Masya Allah, saya baca Makcik ni hafal. Dia boleh sebut sama. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna, akan mencukupkan orang-orang yang sabar akan pahalanya bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa mampu dikira, tanpa mampu ditulis, kerana besar dan banyaknya pahala sabar. Jadi wanita-wanita yang datang dengan apa jua ujian, lelaki-lelaki yang hadir, yang mendengar secara live, apa jua keadaan dua je, tak syukur sabar, dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar. Jangan duduk tengah-tengah, dak syukur dak sabar, syukur pun dak, sabar pun dak. Duduk tengah-tengah je. Kita tanya, macam mana puan? Okey tak? Gitulah. Anak-anak okey? Ni yang tengah-tengah ni, yang tak sedar ni, hidup ini antara dua pilihan saja, dak syurga dak neraka. Tak ada akan duduk tengah-tengah. Duduk kat padang mahsyar. Ni buat apa padang mahsyar? Ni bukan neraka, bukan syurga, memang duduk sini je pokok ni. Tak ada. Wa hadainahum najdain. Dan kami hadapkan kepadamu dua jalan. Kalau semua duduk tengah-tengah, syukur pun tak, sabar pun tak. Nak tengok muka suami macam mana? Sejuk ke panas? Suang-suang. Sejuk dak, panas dak. Tak ada perasaan. Masya Allah. Syaitan memang suka ni buat duduk tengah-tengah gini. Sebab dia rasa dia tak bermasalah. Dia rasa dia bukan orang yang tak bersyukur. Cuma dia tak syukur je. Dia bukan orang yang kufur dengan nikmat Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila dapat nikmat, besarkan syukur. Bila dapat ujian, besarkan sabar. Sebab itu berdasarkan hadis Nabi, bukan cakap saya. Nabi SAW bersabda, sungguh pelik, Nabi kata, sungguh unik, sungguh pelik, ataupun Nabi kata sungguh mengagumkan sifat orang beriman. Kerana apabila dia diberi nikmat lalu dia syukur, apabila diberi ujian lalu dia sabar, dan keduanya adalah baik untuknya. Jadi yang baik adalah kita berada di antara dua ni je, sabar dan syukur. Memang sekali-sekali adalah kita ni hilang sabar, tapi kita sedar balik lepas tu sabar. Walaupun lepas 2 minggu baru sabar. Ada ujian mari,
marah, tak puas hati, salah orang tu, salah orang ni, gitu gini. Lepas 2 minggu Allah tunjuk hikmah, barulah, ya Allah, rupanya ni hikmah. Tak apalah, pokoknya sabar kat ujung. Tapi ada orang yang hebat, awal-awal dia sabar dah. Sabar pada pukulan yang pertama. Ada orang tengah-tengah baru sabar. Ada orang mula-mula dia cerai dengan suami dia, dia hilang sabar, habis dia cerita keburukan suami dia, bekas suami. Memang buruk sungguh, memang ada buruklah suami tu. Tapi sebab ikut amarah, ada orang cocok-cocok pula, habis disebar dalam media sosial, lupa dah ada sesuatu pesanan daripada Rasulullah dan juga daripada Allah tentang aib manusia. Sebab aib ni mesti benda buruk. Jadi ada sesuatu benda buruk tentang manusia lain kait dengan kita. Ujian untuk kita adalah bagaimana kita mampu untuk menguruskan aib manusia tersebut. Tapi kalau jumpa poli, kena ceritalah. Suami lepas sepak terajang, lepas tu pergi jabat poli, pergi balai poli. Tuan inspektor nak ngadu ni, nak buat report pasal suami. Ya, kenapa suami puan, kenapa dia buat apa? Tak boleh cerita aib. Oh, ni salah faham lah ni. Ustazah Asma kata aib. Dah, kita nak tulis apa report ni? Tulis je lah apa-apa, suami tak bertanggungjawab. Tak kuat ni. Ni nak bawa kes ke mahkamah ni. Kau saya cerita aib. Dah, depan poli, depan jabat agama, depan hakim, depan lawyer, ini boleh cerita. Boleh cerita. Bukan aib. Tapi ada situasi hari ini yang sangat menguji, sebab hari ni orang boleh cerita bila-bila masa dekat media sosial. Allahu Akbar, bukan senang kat Facebook. Bala dengan jiran, cerita sejirah. Bala marah anak dia buat anak kita. Jadi bala juga dengan anak. Pun cerita kat Facebook. Allahu Akbar. Macam-macam ni. Jadi antara yang dibenarkan adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim yang boleh beri mudarat kepada rakyat, dibenarkan situasi begitu tersebut, tetapi dalam kadar keperluan sahaja. Contoh lain yang dibenarkan bukan aib, kalau ikut Imam Al-Ghazali, antaranya adalah apabila orang tanya pada kita tentang jodoh. Contoh, ada orang tanya kita, kenal tak Siti Nurhaliza? Bukan penyanyi tu Siti Nurhaliza lain. Ini contoh. Kenal tak Siti Nurhaliza? Katanya duduk kampung awak. Oh, kenal. Jiran tu. Gana dia okey tak? Bapa tanya gitu. Adik saya nak nikah dengan dia. Adik saya lelaki, kawan dengan Siti Nurhaliza, jiran awak tu, nak nikah. Gana saja je lah, saya nak tahu. Sebab kita pun nak kenal, keluarga tak tahu. Kalaulah dia tahu ada suatu aib dan keburukan yang melibatkan boleh jejas keturunan dan boleh jejas keharmonian rumah tangga, dibenarkan bagi tahu sekadarnya. Cukup kalau dia cakap, ginilah, saya tak boleh cerita banyak sebab aib jiran juga, tapi saya kenal lama lah, kita sekampung kan. Bagi saya lah, kalau nak teruskan, fikir banyak kali lah, istikharah betul-betul. Bukan perempuan yang baik lah untuk dijadikan isteri, kecuali kalau dia betul-betul berubah dan bertaubat nasuha, maka bolehlah. Maksudnya insya-Allah. Tapi sampai hari ni kita tak nampak lagi macam tu. Tak payah nak cerita detail. Oh dok, dia tu sosial tu, kawan dengan orang lelaki tu, bit lewat malam apa gini. Maksudnya ada situasi yang dibenarkan kita membuka aib. Sebab itu kita kena tengok keadaan-keadaan macam mana. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak sebut apa? Ada isteri, ada suami yang hilang sabar, buka aib. Lepas daripada 4 bulan contohnya, berlalu dah cerita viral apa semua, Allah beri dia nikmat contohnya. Allah beri dia rezeki yang tak disangka-sangka. Ataupun anaknya berjaya dengan cemerlang. Masa tu dia mari rasa sedar. Ya Allah, ini hikmahnya perpisahan tu. Kalaulah tak berpisah, mungkin anak-anak ni terus stres kot. Anak ni tak boleh belajar molek kot. Allah buka lepas tahu sikit-sikit hikmah perpisahan tu. Kalau tak jadi benda buruk tu, mungkin tak cerai-cerai. Terus dalam rumah tangga yang boleh menyebabkan kerosakan akhlak pada anak. Saya handle masalah rumah tangga banyak. Sebab jadi kaunselor dulu. Ada ramai isteri yang boleh bertahan dengan suami asal suami bagi pitih. Perangai buruk dia boleh sabar. Suami dah semayang, sampai anak pun dah semayang, dia okey. Suami akhlak buruk, judi, minum arak, dia okey. Sebab suami bertahan sebab suami bagi pitih seorang.
Akhirnya dia mula rasa apa yang dia buat salah. Dia cuba didik anak dia semayang. Ini yang datang cerita kat saya ni, umur dah 50 lebih, anak semua tak boleh semayang. Dia jaga semayang. Tapi sebab apa? Dia kata dulu anak dia semayang, tapi anak dia dewasa tak semayang, ikut ayah dia tak semayang. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, jadi ada orang bertahan sebab dunia, tapi ada orang dia memilih untuk berpisah demi akhirat, demi anak-anak. Sebab dia kata dia nak didik anak jadi soleh-soleh. Ada waktu yang sama, kalau anak tengok contoh ayah dia buruk, anak keliru mana betul. Anak akhirnya nak ikut perangai ayah. Jadi dia minta berpisah. Dia sabar dan Allah tunjuk hikmah. Ada orang boleh sabar masa waktu berpisah. Ada orang boleh sabar lepas tahun berpisah bila Allah buka hikmah. Tetapi Nabi sebut, sabar yang paling tinggi nilainya adalah pada pukulan yang pertama. Bukan masa kena pukul, tapi masa ujian dan musibah tu jatuh. Masa bergaduh-gaduh tiba-tiba suami lafaz talak contoh kan. Allahu Akbar. Hari ni banyak sangat orang muda bala-bala lafaz talak. Ustazah, macam mana suami saya lafaz talak? Talak berapa? Talak 3. Suami saya lafaz talak 100, 1000 pun ada. Aku jatuhkan talak 1000. Jadi jatuh berapa tu? Sebahagian ulama kata 3, sebahagian kata 1. Itu ada pertimbangan dari sudut hakim. Hari ni talak ni jadi main-main. Allahu Akbar. Bila kita perhati, bila kita tengok, punca utama memang tak boleh lari daripada iman, daripada ilmu. Mesti ada kaitan. Imanlah yang menguatkan kita untuk jadi sabar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok muka surat bab akidah. Ini antara topik yang paling penting dalam pendidikan anak-anak. Bab akidah 127, muka surat 127, memperkenalkan hakikat kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu gelopoh-gelopoh, la ilaha illallah. Lepas hayung 20 minit dah tidur lagi. Saya pun gitu kak. Kita kan main lagi buat abi lembut dah. La ilaha illallah. Lepas tu kita buat tu baik kepala kan. Betul baik kepala kau buat. Kita pun la ilaha illallah. Gitu kan. Sebab masa saya jadi kakak dulu, ialah adik-adik tu mak suruh kita ayung kan. Kita pun dah ngatuk-ngatuk, dia duduk main lagi dalam buah. Dia tiba olah kepala. Oh gerang dah lah. Dah tahu mana dah la ilaha illallah tu kan. Tapi yang saya ingat memang itulah zikir ibu ayah dulu mesti ulik dengan la ilaha illallah. Ibu ayah sekarang ulik dengan apa? Telefon. Letak buka TV, pasal kita kata siapa anak tu nega cerita katong tu tengah tumbuk-tumbuk pung. Nega benda tu bukan saja saya sebut. Dia ada namanya minda sepada sedar. Apa yang terakhir yang dilihat, apa yang terakhir didengar, dia akan masuk ke minda sepada sedar anak tu. Bila gitulah malam-malam anak tu tidur, dengan tengok benda-benda tu masuk, dia akan membentuk perilaku dan sikap anak. Kenapa orang dulu-dulu mesti anak tu perkataan terakhir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma mak ayah kita dok baca je. Okey, mak ayah zikir ke kamu masa kecil gini-gini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok. Tapi orang dulu bila dia dengar tok guru ngajar oleh anak dengan la ilaha illallah, dia buat. Dia tak tanya, mana dalil? Mana hujah? Main mana ajar orang ni ulik ni? Tak ada. Orang learning semua nak dalil. Beramah boleh tentu. Tapi orang dulu beramah. Dia pegang sungguh-sungguh. Sebab itu memang ada dalam hadis Nabi, awalu kalimah yang kamu kena ajar pada anak kamu adalah la ilaha illallah. Ada orang bawa anak kecil, ustazah anak saya 4 tahun dah pandai cakap lagi. La ilaha illallah pandai dah. Waktu saya tak ajar lagi susah ustazah nak ajar la ilaha illallah. Cakap pun tak berhenti. Saya kata kalau dia boleh cakap tapi boleh la ilaha illallah, tuan-puan kena lega. Kalau dia boleh cakap la ilaha illallah, buat lain insya-Allah dia boleh cakap. Cuba ulanglah la ilaha. Allah tengok.
Tuan-puan ni suami isteri usaha nak suruh anak boleh sebut la ilaha illallah. Agak-agak Allah akan buka dak belenggu pada lidah tu sampai dia boleh sebut penuh. Sebab hari ni ibu bapa lebih bangga kalau anak tu pandai cakap, anak kecil pandai jawab, anak kecil pandai gini bijak. Tetapi tak jadi target untuk ucap kalimah tauhid la ilaha illallah. Allahu akbar. Sebab itu hari ni bukan mak ayah zaman moda, tok-tok, nenek-nenek, tok-wa zaman moda pun sama. Masya Allah, saya ingat kalau arwah ayah saya, kalau time mari rumah dengan cucu-cucu ataupun kami balik bawa cucu, arwah ayah ni suka kalau panggil cucu nak dengar baca Fatihah, nak dengar baca keluar Allah, waktu dia buat. Sebelum nak dengar ngira, nak dengar ABC, sebelum dengar lain. Arwah ayah saya suka matematik. Anak saya pula ada beberapa orang suka matematik. Kalau pergi dekat Toki, teka, dah faham dah tu. Dia suruh teka tambah, teka tolak, 2 campur 2, 4. Dia pakat lah, dia betul berebut lah untuk siapa jawab. Tapi sebelum buat kuis matematik, dengar dulu baca. Nak dengar Fatihah, nak dengar ni. Tapi hari ni Toki tok orang, nenek-nenek zaman moden, nak screen, nak mainan, memang manjakan cucu cici, tak salah. Toki, arwah ayah saya pun suka beli mainan. Mak saya pun suka raih cucu-cucu anak-anak. Tetapi biar ada dalam ingatan cucu kita. Ingat pada Tok Wan dia buat meninggal ni, bila pergi ziarah kubur, ingat Tok Wan. Teringat tu. Kalau jumpa mesti suruh baca Fatihah. Kalau jumpa mesti suruh baca 3 kul. Daripada ingat Tok Wan. Kalau pergi mesti aiskrim. Ingat Tok Wan, mesti ada mainan. Bukan salah ingatan aiskrim mainan tu, tak salah sikit pun. Mesti bagi pitih. Tapi biar ada dalam memori cucu kita sesuatu yang lebih bernilai, yang bahagian akhirat. Membuatkan cucu ni setiap kali baca Fatihah, pahala tu tak putus dengan kita. Sampai dia tu lepas kali semayang, mesti sedekah Fatihah sebab dia ingat dekat tu. Semualah peringat suruh baca Fatihah banyak kali. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekadar itulah perkongsian kita. Kalimah la ilaha illallah adalah penutup. Walaupun benda tu nampak kecil, tapi saya percaya saya sendiri pun lemah dalam mendidik anak sendiri dengan kalimah la ilaha illallah. Dia bukan hanya boleh selesai dengan ucap, oh boleh sebut laca la ilaha illallah, settle. Tak. Tuntutan la ilaha illallah, kita kena belajar. Buka YouTube, perkara yang membatalkan syahadah. Ada kitab yang kupas 10 perkara membatalkan syahadah. Ada yang kupas 20 perkara membatalkan syahadah. Sebab bila sebut la ilaha illallah, dia ada syarat-syarat sah kalimah la ilaha illallah. Itu barulah sah kalimah itu, sehingga kalimah itu boleh jadi benteng daripada api neraka. Dan ada perkara-perkara yang boleh membatalkan kalimah syahadah. Wak ni ramai orang tak belajar. Dia tak tahu pun rupanya syahadah dia dah terbatal dengan perbuatan ataupun perkataan dia. Wak ni kena hadir majlis-majlis ilmu untuk guru yang ngajar bab tauhid, bab akidah. Kalau rasa macam pergi hadir 10 kali tapi tak ada sebut kupasan tu, tak jumpa-jumpa kupasan tu, cari je dekat YouTube perkara yang membatalkan syahadah. Ada banyak ceramah-ceramah tok guru, ustaz-ustaz kita menjelaskan perkara apa yang boleh menyebabkan syahadah terbatal. Kalau tak sedar syahadah terbatal, tak sedar buat perkara-perkara yang syirik, mati dalam keadaan begitu, ini dosa yang tidak diampunkan. Kalau murtad sekalipun, sampai sembah berhala sekalipun, tapi akhirnya sempat bertaubat dan kembali kepada Islam, dia diampunkan. Tapi yang masalah besar hari ini, yang mana Nabi pesan dalam hadisnya, kalau siapa baca maksurat, dia akan jumpa bacaan ni. Apa dia? Nabi SAW bersabda, di hadapan para sahabat, Nabi bersabda, takutlah kamu, Nabi kata, takutilah kamu akan syirik. Kerana sesungguhnya syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Okey, cuba tengok sekeliling, ada nampak semut tak? Ada nampak tak semut? Tak ada. Semut ada tak agak-agak dalam masjid ni? Ada, confirm ada. Semut adalah binatang yang ada di mana-mana.
Tempat yang kita tak terfikir pun dia ada. Tupperware dah, mahal dah. Macam mana semua boleh masuk? Pelik tau. Nabi kata, takutilah kamu akan syirik, kerana syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Allahu Akbar. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami boleh selamat daripada syirik, sedangkan syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut? Lalu Nabi SAW bersabda, bacalah doa ini. Doa daripada, ada dalam maksud doa apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Boleh ikut saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, ini adalah hadis yang sahih riwayat Ahmad, yang mana Nabi SAW berucap kepada para sahabat, antaranya di hadapan Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah berucap pada kami pada suatu hari, baginda bersabda, wahai manusia, hendaklah kamu takut terhadap syirik, kerana ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Tiba-tiba ada seorang yang dikehendaki Allah terus bertanya, bagaimanakah boleh kamu menghindarinya, sedangkan ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut? Lalu Nabi baginda menjawab, hendaklah kamu membaca, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Yang bermaksud, ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu, mensyirikkanmu dengan sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu daripada menyekutukanmu daripada sesuatu yang kami tidak tahu. Jadi zikir ini, siapa yang ni maksurat ni disusun oleh saya sendiri. Dalam hadis Nabi tu, yang doa Nabi ajar tu adalah doa untuk selamat daripada syirik. Ada dua syirik yang disebut. Yang pertama, syirik yang kita tahu. Contoh yang kita tahu, sembah berhala tu kita tahu syirik. Kalau kata solat tu tak wajib, kita tahu itu syirik, boleh kufur. Kalau kita sebut solat tu tak wajib, orang yang tinggal semayang boleh kufur lagi. Tapi kalau dia kata semayang tu tak wajib, jatuh kufur, bahaya. Kalau buat apa-apa benda khurafat, jumpa bomo apa, kita tahu syirik. Itu benda yang kita tahu. Tetapi sebenarnya banyak yang kita tak sedar dan kita tidak tahu, itu termasuk dalam perkara syirik. Sebab itu doa yang diajar oleh Nabi sangat sempurna. Sebab Nabi sebut dua jenis tapi dua bentuk yang berbeza. Untuk yang tahu, Nabi sebut Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami mohon berlindung daripada syirik yang kami tahu. Wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun dengan perbuatan syirik yang kami tidak tahu. Maksudnya, yang kita tak tahu, sampai mati pun kita tak tahu yang kita ada buat perbuatan yang syirik. Syirik kecil, syirik khafi, syirik tersembunyi. Tapi kerana kita dah beramal dengan zikir tu, maka kita diampunkan Allah. Sebab zikir ataupun istighfar itu khusus dengan untuk syirik. Mungkin ada mocik-mocik kata, Ustazah, mocik nak beramal tapi urat-urat otak, urat saraf otak dah banyak putus, jadi nak hafal doa ni. Boleh tak bahasa Melayu? Boleh. Hafal je dalam bahasa Melayu. Ya Allah, saya mohon berlindung ya Allah daripadamu, daripada syirik-syirik yang nyata, syirik yang jelas, syirik-syirik yang saya tahu ya Allah. Dan saya mohon ampun ya Allah dengan syirik yang saya tak tahu saya buat. Amin ya rabbal alamin. Settle. Sebab ini doa khusus Nabi ajar selamat daripada dua jenis syirik. Syirik nyata, syirik tersembunyi. Muslimin muslimat, ilmu ini perlu ditekankan kepada anak. Ini basic. Dan saya sudahi dengan firman Allah, dengan hadis Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya, barang siapa yang hujung hidupnya, barang siapa yang
saat nafas akhirnya dapat ucap kalimah la ilaha illallah, maka wajib dakhala tu fi'il madhi, wajib baginya syurga. Allahu akbar. Jadi inilah kejayaan paling besar dalam pendidikan seorang ibu dan ayah, apabila berjaya mendidik anak cucu dengan kalimah la ilaha illallah, sampai anak cucu ni paling banyak zikir la ilaha illallah. Sebab itu Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan mendapat manfaat perkongsian pada hari ini. Mohon maaf salah silap dan kekurangan dalam keadaan kurang rehat, tak cukup tidur, rasa keawangan, kebingungan. Jangan sebut bengong saja, kebingungan. Macam tu. Mudah-mudahan tetap dapat sesuatu ilmu yang kita balik bawa dan beramal. Bila kita pegang kalimah la ilaha illallah tu, Allah memang jaga kita daripada perbuatan syirik. Kita semua beramal la ilaha illallah, Allah akan pimpin kita. Bila time nak pilih pemimpin, kita akan pilih pemimpin yang beriman. Kalimah la ilaha illallah tu akan jadi benteng kita, akan jadi pemandu kita, akan jadi sumber hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beramallah. Dengan amal itu Allah akan tunjuk dalam harian, dalam kehidupan kita. Masya Allah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.